Terima kasih Faris di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sebanyak 400 unit rumah akan dibina menerusi program pembangunan perumahan Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS tahun depan. Pengurusnya Datuk Seri Panglima Haji Abdul Rahim Ismail berkata, projek pembinaan rumah tersebut kini dalam proses melantik juru perunding. Datuk Abdul Rahim yang juga Wakil Rakyat Pantai Manis berkata pihak LKTNS telah mengenal pasti tapak tanah seluas 45 ekar di kawasan Benoni, Papar bagi tujuan pembinaan hartanah itu. Kita tengah mencari konsultan untuk membuat pelan pembangunan yang sesuai. Beliau memberitahu pemberita RTM di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas lanjut hala tuju LKTNS dalam mengoptimumkan penggunaan tanah terbiar di negeri ini. Menurut Datuk Abdul Rahim, penerokaan sektor hartanah oleh LKTNS akan dapat memastikan tanah terbiar di negeri ini dimanfaat sepenuhnya selain meningkatkan daya saing lembaga itu. Projek rintis pembinaan rumah mampu milik itu menetapkan penjualan 200 unit kepada kaki tangan LKTNS dan selebihnya kepada orang ramai. LKTNS Sabah mempunyai 400 kaki tangan di seluruh negeri ini dengan kebanyakannya menetap di Papar, Kota Kinabalu dan Kimanis. Setakat Jun tahun ini, sebanyak 38 koperasi di negeri ini menjalankan aktiviti berkaitan pelancongan, penjagaan diri dan kesihatan. Ia melibatkan keanggotaan lebih 4,500 orang dengan nilai aset berjumlah 41 juta ringgit dan perolehan sebanyak 33 juta ringgit. Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Kepkas, Datuk Rosmadi Datuk Sulai berkata, perkembangan positif itu perlu dijadikan galakan kepada sektor koperasi untuk lebih aktif dalam aktiviti pelancongan yang dilihat antara penyumbang utama ekonomi negara. Katanya pihak kerajaan serius dalam mentransformasikan koperasi melalui sektor pelancongan agar menjadi sebuah entiti pembangunan sosioekonomi lebih teratur, cekap dan berkesan. Datuk Rosmadi berucap sempena Majlis Perasmian Seminar Pelancongan Koperasi Negeri Sabah yang berlangsung di Kota Kinabalu. Teksnya disampaikan Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Negeri Sabah, Umar Sarim Saidin. Mengenai seminar ini, jelasnya ia melibatkan pembentangan kertas kerja daripada unit khas pembangunan perniagaan daripada SKM, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia MOTEK dan Kepkas bertujuan mengenal pasti isu-isu yang menjadi halangan pertumbuhan aktiviti pelancongan yang dilaksanakan koperasi di negeri ini. Sementara itu, seminar pelancongan koperasi berkenaan dilihat sebagai usaha yang baik untuk memberi kesedaran kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup menerusi platform koperasi sektor pelancongan. Peserta yang ditemui berharap seminar ini akan membuka lebih banyak peluang dan ruang untuk mereka meningkatkan potensi melalui perkongsian maklumat. Harapan saya dan harapan koperasi sepanjang program ini berlangsung, kami akan dapat lebih banyak info-info ataupun cara-cara untuk kami memajukan lagi koperasi kami lah. Perasaan sangat bersyukur sebab ini merupakan seminar pelancongan peringkat negeri Sabah dan ini merupakan juga kali pertama koperasi kami mengikuti seminar seumpama ini dan berharap ini adalah satu platform yang baik kepada kami, terutama pelancongan di luar bandar untuk terus maju. Rasa gembira lah karena pertama kali menghadiri seminar pelancongan koperasi. Dan harapan ingin mengetahui lebih dalam lagi lah mengenai pelancongan di negeri Sabah dan peluang-peluang yang ada untuk kita terokai. Kira-kira 300 peserta terdiri dari ahli koperasi seluruh negeri dan orang awam yang berminat menceburkan diri dalam koperasi sektor pelancongan menghadiri seminar berkenaan. Polis sentiasa memantau pemilik lesen senjata api awam dan senjata yang dimiliki untuk memastikan ia tidak disalahguna bagi tujuan aktiviti pemburuan haram atau kegiatan jenayah. Ketua Polis Daerah Papar DSP Ladamah Haji Sulaiman berkata pemilik lesen senjata awam yang didapati menyalahguna senjata yang dimiliki boleh dilucutkan sebagai pemegang lesen senjata awam yang sah. Pada masa sama, beliau mengingatkan pemilik lesen senjata api agar membawa bersama kelongsong peluru yang telah digunakan semasa membeli peluru baharu sebagai bukti peluru telah digunakan.
Ia bagi mengelak peluru berkenaan dijual kepada pihak tidak bertanggungjawab. Sepanjang pemegang lesen ini hendaklah mengikuti semua undang-undang yang telah ditetapkan dan juga arahan semasa. Sekiranya mereka melanggar undang-undang ini, mereka pun hilang kelayakan sebagai pemegang lesen, khususnya apabila berlaku terlibat dengan jenayah ataupun menyalahgunakan senjata api yang dibenarkan. DSP Ladamah berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan kad senjata api awam di Dewan Mini Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Papar. Setakat ini terdapat 236 pemilik lesen senjata api awam yang sah di daerah Papar. Dalam majlis ini, DSP Ladamah turut berpeluang berdialog bersama pemegang lesen senjata api awam di daerah Papar, khususnya melibatkan aspek pematuhan kepada peraturan dan undang-undang penggunaan senjata api awam serta keselamatan senjata api yang dimiliki. Satu majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU akan diadakan dalam masa terdekat bagi menjalin kesepakatan dalam menjaga kebersihan Sungai Kiulu dan kelestarian sistem tagal atau bombon yang diamalkan penduduk di kawasan Kiulu sejak turun-temurun. Presiden Penggerak Sosial Seni Budaya dan Ekonomi Kiulu Facebook, Dr. Rosalin Geluna berkata, MOU itu akan ditandatangani pemilik bombon dengan pengusaha kolam pancing dan disaksikan Ketua Kampung dan Mahkamah Anak Negeri Kiulu. Kita mahu 57 buah tagal di sepanjang Sungai Kiulu ini dapat bertahan ataupun dapat dipelihara 100 tahun lagi akan datang, maka langkah-langkah positif, langkah-langkah proaktif perlu kita ambil. Satu program memburu ikan keli Afrika juga akan dilaksanakan di semua kawasan bombon Kiulu sebagai langkah awal menghapuskan ikan pemangsa itu dari kawasan berkenaan. Ini kerana spesies tersebut menjadi ancaman kepada ekosistem ikan asal di kawasan berkenaan. Dr. Rosalin ditemui pemberita sempena ceramah kesedaran pemeliharaan sungai dan dialog bombon di Dewan Masyarakat Kiulu. Katanya sesi dialog bombon ini juga mencapai kesepakatan untuk membuat penyelarasan semula undang-undang bombon sesuai dengan fenomena semasa. Seramai 60 orang menghadiri ceramah berkenaan yang terdiri dari Wakil Persatuan Bombon Kiulu, pengusaha kolam pancing, Majlis Permuafakatan Ketua-Ketua Kampung dan Mahkamah Anak Negeri Kiulu. Seramai 12 kanak-kanak pintar, cergas dan berbakat terpilih menyertai Junior Science Camp yang julung kali diadakan di negeri ini. Ia merupakan program kolaborasi Pusat Permata Pintar Negara, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Kentuaran. Program perkemahan selama 5 hari yang diadakan serentak di seluruh negeri mengikut zon ini dijalankan untuk memupuk minat kanak-kanak berumur 2 hingga 4 tahun terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Peserta adalah mereka yang telah dikenal pasti melalui ujian yang dijalankan Pusat Permata Pintar Negara. Pengarah IPG Kentuaran Romli Darus berkata aktiviti yang dijalankan mendedahkan kanak-kanak kepada profesion saintis dengan aktiviti kaedah penerokaan, kajian masalah, pemikiran bebas serta pemikiran aras tinggi melalui eksperimen dan pembelajaran menyeronokkan. Dan kita dari awal-awal lagi kita dedahkan mereka untuk mengenal pasti potensi bakat yang ada pada mereka supaya mereka akan menjadi warga negara yang berguna sesuai dengan keperluan zaman mereka nanti, terutama sekali zaman IoT. Kanak-kanak didedahkan kepada 5 modul yang digunakan sebagai aktiviti utama pembelajaran dengan menekankan aktiviti-based learning. Manakala tenaga pengajar terdiri dari guru pelatih option sains dan matematik IPG Kentuaran dan fasilitator Pusat Permata Pintar Negara. Romli menyatakan demikian ketika ditemui pemberita di IPG Kentuaran. Sementara itu, ibu bapa yang ditemui amat mengalu-alukan pelaksanaan program perkemahan ini dalam usaha menyerlahkan lagi potensi kanak-kanak pintar, cergas dan berbakat dan berharap ia diperluas bagi membantu mereka meneroka dan mengembangkan potensi diri. Saya tengok aktiviti-aktiviti di sini pun bukan setakat di bilik darjah tetapi juga di luar bilik darjah. Semalam saya tengok diorang buat eksperimen, banyak eksperimen lah
kehidupan dalam akuarium, tentang tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tu ada sebenarnya tumbuh-tumbuhan tu sebenarnya boleh bernafas walaupun tidak ada hidung. Perkemahan ni sangat bagus sebab banyak sangat aktiviti-aktiviti yang menarik dan anak-anak ni sangat suka belajar sains yang memang dia sangat minat. Jadi happy lah. You happy, Alice? Yeah, you learn a lot. Sementara itu, para peserta teruja menyertai aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Seronok buat api. Buat api? Dia keluar apa? Keluar apa tadi? Keluar api. Keluar api? Like a bubble? Yes. Yeah. Gunung berapi. Ya, gunung berapi. Seronok apa buat gunung berapi? Siok. Siok, seronok. Lepas kita buat apa jadi dengan gunung berapi itu? Berapi. Ada keluar api? Api betul-betul? Panas ke api? Tidak. Alice belajar sains, buat jelly, buat cookie, buat baling telur. Ibu bapa yang ingin mendaftarkan anak-anak mereka untuk perkemahan ini boleh mengikuti ujian saringan secara dalam talian Permata Children Intelligence Scale PCIS melalui laman web pcis.permatapintar.edu.my. Pemimpin dan ahli UMNO bahagian sempurna digesa memberi khidmat kepada rakyat tanpa mengira kaum dan latar belakang serta kelompok tertentu sahaja. Pemangku Ketua Bahagian UMNO Sempurna Datuk Seri Nasir Tun Sakaran berkata, usaha itu bagi memperlihat kesungguhan UMNO dan Barisan Nasional BN secara keseluruhannya dalam membela nasib rakyat termasuk masyarakat Cina. Datuk Nasir yakin sokongan masyarakat Cina di daerah berkenaan dapat membantu memastikan kemenangan BN dalam pilihan raya akan datang, sekaligus memain peranan menjadi wakil menyuarakan keperluan serta kehendak mereka kepada kerajaan negeri dan pusat. Sokongan masyarakat Cina seperti mana biasanya pilihan raya yang lepas itu, alhamdulillah nampak mereka pun memberikan sokongan kepada Barisan Nasional. Laporan ataupun maklumat yang kita terima daripada rakan-rakan daripada suku kaum Cina, mereka insyaAllah yakin memberikan sokongan kepada Barisan Nasional. Masyarakat Cina di Semporna juga dinasihatkan agar tidak mudah terpedaya dengan hasutan pihak tertentu yang sentiasa menimbulkan persepsi negatif terhadap kerajaan. Datuk Nasir ditemui pemberita dalam program pemukiman bersama Ketua Cawangan UMNO Bugaya di Semporna. Beliau menyeru jentera UMNO di peringkat akar umbi agar memperbaiki kelemahan yang ada serta memantapkan lagi usaha mendekati pengundi bukan sahaja untuk memastikan kemenangan UMNO, malah meningkatkan lagi sokongan sedia ada. Katanya pemukiman UMNO itu memperlihat semangat jitu dalam kalangan ahli dan pemimpin parti berkenaan dalam berkumpul untuk mendengar amanat memperhebat persediaan menghadapi pilihan raya. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Diari dimulakan dengan acara yang akan berlangsung pada pukul 8.15 pagi ini. Program apresiasi seni tokoh seni budaya negeri Sabah 2017 bertempat di Dewan Tun Hamdan Tamparuli. Sementara itu, 8.30 pagi, seminar Hospital Mesra Ibadah akan diadakan di Auditorium Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Bukit Padang Luyang. Manakala pada pukul 9.20 pagi, lawatan Duta EU ke tapak projek Kinabalu Ecolink di Taman Kinabalu dan Kampung Bundu Tuhan, Ranau. Pada pukul 2.30 petang, sambutan Hari AIDS Sedunia peringkat Bandaraya Kota Kinabalu 2017 di College University Yayasan Sabah UCSF Sembulan. Dan akhir sekali, 7.30 malam, Majlis Makan Malam Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat di Wisma Bandaraya Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali ke Angkasa Puri bersama Faris. Silakan Faris.